Okey, kita teruskanlah So, hari ni kita nak belajar ataupun ulang kaji. Ulang kaji hari tu kita dah buat ulang kaji percukaian masa awal cuti. Okey, ini kelas tambahan di akhir cuti sebelum minggu depan kita naik. Kita ulang kaji topik insurans. Insurans. Kita akan cuba jawab 3 soalan berkaitan insurans. Soalan daripada percubaan SBP, Sekolah Bersama Penuh, Negeri Terengganu dan SMKA, SABT. Okay. So sebelum kita pergi ke soalan tu, cikgu nak kita recall balik lah recall balik apa yang awak dah belajar. So awak dah belajar dia ni masa tingkatan 5, bab 3, bawah matematik pengguna. So kalau awak masih ingat, dalam matematik pengguna ni masa tingkatan 3 awak ada belajar kira faedah, itu matematik pengguna. Masa tingkatan 4 awak ada belajar pelan kewangan, itu matematik pengguna. Matematik pengguna, insurans matematik pengguna, dan percukaian pun matematik pengguna. Jadi dia gabungan 4 ini matematik pengguna. Maksudnya dia aplikasikan matematik dalam kehidupan seharian yang memang akan awak berdepan. Okey. So cikgu tak terangkan detail lah sebab ini ulang kaji. Nanti kalau awak nak detail, awak baca semula dalam teks Okey. So dalam insurans ni awak dah belajar risiko dan perlindungan insurans. So risiko kalau masih ingat risiko dia terbagi kepada 2 yang boleh diinsurans. Ni boleh keluar dalam soalan objektif yang tidak boleh diinsurans. Zaman sekarang musim banjir ada juga yang tambahan akibat bencana alam, tapi bayaran premium dia tinggilah. Apa tu premium? So ni cikgu screenshot yang ada dalam teks awak boleh baca balik kalau masih ingat. Kita belajar dulu. Dia bagi contoh, awak nak pergi daripada kelas nak pergi perpustakaan, terjatuh tangga. Itu pun risiko. So secara umumnya apa itu risiko? Dalam konteks ada bertulis ni, risiko ialah kemungkinan berlakunya musibah yang tak dapat dielakkan. Jadi awak tak tahulah lepas SPM awak okey ke tak, lepas umur awak 30 tahun, lepas umur 40 tahun, semua tak dapat dijangka. Apa tujuan kita ambil insurans ni? So dia kata ni dengan wujudnya insurans, kepada semua lapisan umur. Pada semua lapisan umur bermaksud dari bayi yang lepas lahir pun kita boleh ambil insurans sampailah meninggal dunia. Akan diberikan satu perlindungan kewangan jika kejadian yang tidak diingini berlaku. Ingat, insurans dia hanya bantuan kewangan sahaja, bukan bantuan nyawa. Jadi kalau meninggal dunia tu insurans tak boleh balikkan nyawa awak semula. Dia bantuan sahaja. Okey. So insurans. Ini yang ada dalam teks cikgu screenshotkan. So kena faham apa itu risiko insurans, kontrak insurans. Kontrak insurans tu perjanjian lah pemegang polisi tu kita yang beli insurans. Syarikat insurans lah Okey, yang membayar premium. Premium ni sebenarnya bayaran yuran bulanan. Setiap bulan kita bayar insurans kepada syarikat insurans. So bayaran tu dipanggil premium. Manakala jika berlaku musibah pada kita, syarikat insurans kan akan cover bayar balik macam kereta ibu ayah kita accident kan.
So kita panggil syarikat insurans yang bayar kos repair kereta ibu ayah kita. So bayaran kos repair tu dipanggil pampasan. Pampasan Okey, seterusnya. So jumlah pembayaran ganti rugi yang akan dibayar kepada pemegang polisi adalah setakat jumlah kerugian yang dialami je. Okey, dia ada namanya prinsip indemnity. Okey, prinsip utama dalam sistem insurans adalah untuk memulihkan kedudukan kewangan. So kalau ada soalan tanya, apa tujuan insurans ni? Memulihkan kedudukan kewangan kepada keadaan sebelum berlakunya kerugian. Itu sebagai indemnity lah. Oleh itu, prinsip insurans ini tidak akan membenarkan pemegang polisi memperoleh keuntungan daripada insurans yang dibeli. So, prinsip indemnity ni konsepnya memulihkan kedudukan kewangan seperti sebelum berlaku kerugian. Itu prinsip indemnity. Dia tak ada unsur mendatangkan keuntungan kepada pemegang polisi. Itu prinsip indemnity. Dia memulihkan kedudukan kewangan. Okey? Memulihkan kedudukan kewangan sebelum berlakunya kerugian. Contoh sekarang banjir di negeri Selangor, okey, banyak kenderaan, banyak syarikat-syarikat, kedai-kedai yang tenggelam dengan air, syarikat. Tapi jika kedai-kedai itu ada ambil insurans, syarikat insurans ni akan cover balik berapa segala kos kerugian tu. Tapi kerugian tu berdasarkan kerugian yang dia alami lah. Jumlah kerugian. Dia tak boleh claim lebih. Bila dia claim lebih, itu kita dah belajar kan, jika ada unsur penipuan, dia tak akan bayar satu sen pun kerugian awak jika ada keraguan kat situ. Macam mana dia nak tahu keraguan? Dia akan datang ke site, dia akan nilai sendiri, dan seandainya nilai yang kita claim dengan nilai yang dia kira jauh sangat beza, satu sen pun kita tak dapat. Okay. So sebenarnya semua tu benda tu di-declare awal. Okay. Jadi sekarang ni kita teruskan insurans hayat. Insurans hayat, okey, risiko yang dilindungi ialah kematian, penyakit kritikal, hilang upaya. Okey, tujuan dia menyediakan perlindungan kewangan kepada ahli keluarga yang bergantung kepada pemegang polisi apabila pemegang polisi itu meninggal dunia. Jika dia meninggal dunia, wang yang dapat tu akan dibagi pada waris supaya waris tu tetap kehilangan, tetapi sekurang-kurangnya dapat meneruskan hidup dengan duit yang ditinggalkan. Tetapi kat sini namun sekiranya pemegang polisi masih hidup tetapi mengalami hilang upaya, contohnya selepas aksiden, selepas kemalangan, kakinya dua-dua kena potong, so tak boleh kerja. Jadi dana daripada insurans itulah yang akan cover. Okey, pemegang insurans boleh menerima pampasan. Tadi saya cakap tadi, pampasan, istilah premium, menerima pampasan daripada syarikat insurans berdasarkan syarat yang telah ditetapkan dalam polisi insurans. Apa tu polisi insurans? Polisi insurans ialah perjanjian. Bila kita beli insurans, kita akan dapat satu file ataupun macam buku. Dalam tu ada syarat, panduan, jika berlakunya apa dan last baru kita tanda tangan. Kita tanda tangan je perjanjian tu sebenarnya kita dah setuju. So kandungan itu dipanggil polisi insurans. Perjanjian. Okay. So insurans am, ingat insurans terbagi pada dua. Insurans hayat yang tadi, insurans hayat ada kematian, hilang upaya, kritikal. Insurans am dia ada 5. Motor, depan saya. Motor,
kebakaran, perubatan. Tapi yang selalunya soalan tanya dua ini. Biasa motor. Insurans motor. Jadual PIN ni memang dikeluarkan oleh kerajaan, memang ada, bukan diada-adakan oleh buku teks, bukan diada-adakan untuk silibus matematik tingkatan 5, bukan. Ini memang ada dan setiap kali beli kereta memang kita beli insurans, dia akan tunjukkanlah kita nak beli yang mana satu. Nak guna yang polisi akta ke, pihak ketiga ke, pihak ketiga kebakaran kecurian ke komprehensif. Biasanya orang beli komprehensif sebab dia cover semua sekali. Dan kalau syarikat industrian, syarikat perniagaan biasanya ambil pihak ketiga. Kenapa? Kerugian dan kerosakan terhadap kenderaan sendiri akibat kemalangan. Jadinya cikgu pernah dulu kemalangan, lori langgar kereta cikgu, okay. Dia pihak ketiga pihak ketiga. Dia lagi murah lah, komprehensif. Bila semua ya ni bayarnya tinggi lah. Ni kurang sikit, pihak ketiga ni kurang lagi. Yang atas ni basic je, lagi kurang. Tapi jaranglah orang ambil atas. Okey, seterusnya kita bukan nak belajar balik, tapi kita just go through saja. Kurangnya benda ni sebenarnya adalah dalam buku teks, kita dah belajar lah. Jadi bila kita jawab soalan nanti, yang cakap tak belajar. Semua kita dah belajar dulu. Okey. Insurans kebakaran, insurans perubatan dan kesihatan. So, antara polisi yang terdapat dalam insurans ini ialah pembedahan, penyakit kritikal, hilang upaya ni kaki hilang ke, tangan hilang ke, pendapatan hospital. Pendapatan hospital ni kita buat lah. Okey, insurans kemalangan diri, insurans perjalanan. Jangan tertukar insurans kemalangan diri dengan insurans nyawa. Beza. Insurans perjalanan. Insurans perjalanan ni setiap kali rombongan memang ada duit iuran tu, ada part of insurans. Jika berlaku apa-apa risiko, kita boleh rujuk pada syarikat insurans. Jadi tak adalah kita mati katak kan. Nak bawa budak-budak pergi Cameron Highland, Genting Highland, jalan jauh, lepas tu nak naik tu sangat bahaya. Memang perlu ada insurans. Okay. Insurans kelompok. Ini insurans kelompok kepada organisasi. Okay. Syarikat kilang, dia kena nak syarikat kilang yang kenderaan besar-besar, yang risiko tinggi, dia kena ambil insurans lah. Contoh syarikat petroleum berlaku jika seorang merokok tercampak je, putung rokok tu kat mana-mana terbakar, so ada insurans dia, syarikat insurans boleh cover. Tapi bayaran dia, premium dia tinggi lah jika risiko tu sangat mudah musibah, dia lagi tinggi bayaran dia. Insurans kelompok murid, ni setiap murid biasanya memang ada wajib kita buat skim takaful pelajar ni. Bila awak daftar tingkatan 1 ataupun peralihan, masuk ada RM50 tapi duit tu akan dipulangkan balik lah lepas awak form 5. Biasanya duit tu kita pulangkan balik, tak bagi RM1.50, kita bagi biskut ataupun mineral, apa sahaja bentuk makanan ataupun peralatan semasa awak menduduki peperiksaan SPM. Biasanya gitulah. Okey. So ini kesimpulan dia. Secara umumnya tujuan mendapatkan insurans, kena tahu ini, dia dah bagi guide untuk jawab soalan. So biasanya jalan kerja bawah dia minta justifikasi, alasan adakah mengapakah. So ini dia dah bagi guide. Ada dalam konteks awak. Ini semua saya crop daripada konteks awak. So bagaimanakah mengira premium bagi insurans hayat? Bagaimana mengira insurans hayat? So ini cara nak kira premium. Nilai muka polisi bahagi dengan berapa nilai yang kadar yang dibagi dan kadar premium. Nanti kita tengok contoh. Okay. So ini jenis-jenis cara nak kira
Awak kan tengok kat sini, kalau akta hanya bergantung pada kapasiti enjin. Kalau komprehensif bergantung kepada kapasiti enjin dan nilai kenderaan semasa ingin diinsurkan. Polisi pihak ketiga 75% dari premium asas. Premium asas. Apa tu premium asas? Nanti kita belajar. Polisi pihak ketiga ini dia sama. Okey. Selalunya soalan tanya yang ini dengan ini. Komprehensif dengan ketiga kebakaran dan kecurian. Okey, jadual PIN ini kalau masih ingat dalam konteks memang ada dan ini bukan saja-saja kita letak, memang diguna pakai oleh kerajaan Malaysia untuk renew lesen, renew insurans setiap tahun kenderaan. Okay, ini rumus pengiraan cara nak kira polisi komprehensif. Ingat dalam soalan nanti dia akan bagi tahu dia duduk kat negeri mana, di daerah mana. So kena alert kat situ sebab dia nak bagi hint yang nilai kira Semenanjung dengan Sabah Sarawak berbeza. Okay. Bagi ini cara kira premium asas. Pada 1,000 yang pertama tambah 26. Kenapa RM26? Ini telah ditetapkan. Okay, bagi setiap 1,000 atau sebahagian dari itu bagi nilai yang melebihi RM1,000. Jika dia beli insurans RM60,000, dia kena RM26 ni tambah dengan nilai yang RM60,000 tu lah dikira nanti. So ini contoh 3. Okay, kita dah belajar benda ni, cikgu just recall je balik. Okay. So dia nak insurans kereta dia RM60,000. Umur kereta 5 tahun, capacity engine 1,600, NCD dia 25%. Okay. So cara kira polisi komprehensif. 1,000 yang pertama, so kita kena rujuk jadual ini. So kereta dia berapa cc? Kereta dia 1,600 cc. So 1,600 cc di sinilah ini tak boleh 14. So kereta dia 16. So di sini. So dia duduk dekat Semenanjung 305 50 sen. Itu yang datang 305 50 sen. Ini rujuk jadual. Okey. Itu 1,000 yang pertama. 1,000 yang kedua, 1,000 yang seterusnya 60,000. Sorry. Gimana tu? Sorry kita berhenti sekejap tadi. Minta maaf lah. Ada orang hantar. Ini polisi insurans kereta saya. Baru renew ni.
baru renew. Viva saya RM452.03 saya ambil dekat Etika Takaful. Inilah kebetulan kita pun tengah belajar kan. Okay, tak apalah, nanti kita bersemuka saya tunjukkan real dia. Sebab kereta saya tamat 30 Disember baru ni. Hari ni 2 bulan dapat. Okay. Kita sambung mana? Okey, kita sambung tadi 26,000 darab 59. Mana datang 59? Okey. Kita punya insurans 60,000. Tolak 1,000 sebab ini 1,000 yang pertama. So kita tolak 1,000. Jadi tinggal 59,000 kan? Bahagi 1,000 sebab per 1,000. Per 1,000. Sebagai itu bagi nilai yang melebihi 1,000, tadi 1,000, yang ini setiap 1,000, setiap 1,000, setiap 1,000. Sebab tu per 1,000. So kalau awak ambil polisi 100,000, 100,000 tolak 1,000 bahagi dengan 1,000. So dapatlah 59. So itulah datangnya 59. Okay. So RM26, 26 ni memang ada dalam memang telah ditetapkan lah 26 tu. RM26. Darab dengan 59, iaitu baki daripada 1,000 tadi, dapat 1,534. So yang pertama ini, tambah yang balance 59, inilah premium asas. Ini cara nak kira premium asas yang cikgu kotakkan ini. Okey. So, sekarang komprehensif dia ada NCD. NCD ni maksudnya lagi lama awak punya kereta, lagi tinggi persen NCD. So kita boleh tolakkan, so nanti sikit je bayaran insurans dia. NCD nilai NCD, nanti saya cari dia punya singkatan tu apa. Tapi persen ini dia dapat kurangkan bayaran premium awak. Jadi untuk kira komprehensif, nilai premium asas tadi tolak NCD, dapatlah kira premium kasar. Manakala kalau ketiga kebakaran kecurian, dia tutupkan pintu ya. Kecurian pihak ketiga kebakaran dan kecurian, tutupkan pintu. Okay, premium asas. Okay, so kita dah belajar tadi cara nak kira premium asas. Okay, kena kira NCD. Okay, so premium kasar tolak NCD. Okay, itu pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Kalau polisi pihak ketiga, okay, premium asas 135. 135 ni rujuk jadual lah premium asas ni yang asas tu 135 mana? Yang tak ada tolak apa-apa. Tolak dengan NCD, so sikit sahaja bayar. Okey, so kita teruslah. Okey, bagaimana menyelesaikan masalah melibatkan insurans? Dia ada deductible dan dia ada co-insurance. So apa itu deductible? Deductible ialah jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi. Contoh kat sini dia kata Puan Suhaila ni dia ambil peruntukan deductible sebanyak RM300. Okay, dalam setahun dia ada 3 kali kemalangan. Kemalangan yang pertama bulan Mac dia rugi RM2,800. Dia boleh claim dengan insurans sebab dia punya kerugian tu lebih daripada RM300. Jadi dia rugi RM2,800, syarikat insurans bayar RM2,500, lagi RM300 tu Puan Suhaila cover sendiri. Okay, bulan Julai dia aksiden lagi, ruginya RM250. Kurang daripada RM300. Jadi dia tak boleh claim. RM250 tu dia guna duit dia sendiri. Bulan Ogos aksiden lagi sekali. Kali ni ruginya RM400. So RM300 pakai duit sendiri, RM100 dia claim insurans. Okey. Kenapa dia nak cover duit sendiri?
Kerana dia nak bayaran premium yang bayar bulan-bulan tu kecil. Nilainya kecil. Contoh, gaji dia cuma 1,800 je. 1,800. Jadi, lepas dia kira-kira, dia hanya mampu bayar bulanan RM200 sahaja. RM200. So, bila dia mampu RM200, dia kira-kira balik. Jadi, dia akan bila berlaku risiko, dia akan cover sendiri berapa ratus ringgit. Itu tujuan dia. Okay. Kalau dia tak nak cover, mungkin sebulan dia kena bayar RM500. Okay, gaji 18, insurans 500, dia ada 1,300 je untuk meneruskan hidup. Bayar duit susu, duit anak, makan, pakai hari-hari, tak cukup. Jadi, deductible ni persetujuan antara pemegang polisi, iaitu kita, dengan syarikat insurans. Jika berlaku musibah, nilai yang kita tanggung tu, itu dipanggil deductible. Deductible ni translate daripada bahasa Inggeris, deduct, tolak. Tolak. Satu lagi istilahnya co-insurance. Co-insurance ni peratus. Berapa peratus? Contoh rugi 25,000. Berapa persen syarikat insurans tanggung, berapa persen kita tanggung. 25% kita tanggung, lagi 75% syarikat insurans tanggung. Itu co-insurance. Co ni kooperasi, kerjasama antara pemegang polisi dengan syarikat insurans. Bahasa Inggeris dia win-win situation lah. Okay. So kita teruskan, apakah co-insurans dalam insurans kesihatan? Terus je lah. Terus panduan membuat pemilihan insurans ada dalam buku teks, baca balik, boleh keluar dalam soalan objektif. Okey, seterusnya. Okay. Sebelum tu contoh 8. Contoh 8 ni dia just bagi soalan, dia kata berdasarkan jadual tersebut, pelan polisi yang mana lebih baik? Berikan justifikasi anda. Justifikasi tu alasan. Awak tengok alasan dia. So nanti rujuk contoh 8 ni baca balik. So itu cara nak jawab yang lebih tersusun lah daripada ayat kita. Kadang-kadang ayat kita karang tu point tulis satu buku surat. Makanya satu je. Tak kena. Okay. So kesimpulannya sebelum kita pergi jawab soalan, risiko dalam pelindungan insurans. So apa yang kita belajar? Risiko, jenis-jenis risiko yang boleh diinsurансkan, risiko yang tidak boleh diinsurансkan. Insurans terbagi kepada dua jenis, insurans hayat dengan insurans am. Insurans hayat ni dipecah 3, ilat tadi, hilang anggota, insurans nyawa. Satu lagi insurans kemalangan diri. Kemalangan diri kat sini. Kita buka balik. Yang ada 3. Ni. Penyakit kritikal, kanser ke, marah, sakit jantung ke apalah. Itulah kritikal. Okey. Ini rumusan tadi. Okay. Insurans am dia ada 5. Motor, kebakaran, perubatan kesihatan, kemalangan diri, insurans perjalanan. Bezakan insurans kemalangan diri dengan insurans hayat. Kemalangan diri disebabkan kenderaan, memandu kenderaan atau insurans hayat ni risiko selain daripada kenderaan. Okey. Pengiraan premium insurans kita dah belajar tadi. Sebelum ni pun dah belajar, just recall tadi cara nak kira premium, cara nak kira polisi pihak pertama komprehensif, kebakaran, yang tadilah yang 4 jenis tu penyelesaian masalah deductible dan co-insurance. Cikgu dah terangkan balik apa itu deductible dan co-insurance. So sekarang kesimpulannya, awak dah belajar dah maksud risiko dan kepentingan pelindungan insurans, mengenal pasti jenis insurans hayat, insurans am, dah belajar mengira kadar premium insurans dan menyelesaikan masalah deductible dan co-insurance. Dah belajar dah sebelum ni. Kita buat ulang kaji je. Okay. So kita pergi pada soalan. Kita pergi soalan yang pertama. Soalan percubaan SBP 2022. Okay. Soalan ni panjang.
Tapi sebenarnya dipanjang sebab ada dua bahasa. Ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Jadi nampaklah panjang. Jadi sebenarnya soalan ni taklah panjang mana. Kita tengok markah 2, 6. So atas ada 2 markah, bawah ada 6 markah. Soalan yang A tu 2 markah, maksudnya ada 2 jawapan. Soalan B ada 3 soalan, dia bagi 6 markah. So satu tu 2 markah, 2 markah, 2 markah. Bila jawab soalan kena tengok pemarahan jangan suka-suka. So kita tengok. Okay, yang pertama. Jika Encik Mutu ingin membeli polisi insurans bernilai RM2,600, hitung premium tahunan yang perlu dibayar oleh Encik Mutu. Okey. So dalam buku teks dah tunjuk dah cara nak kira premium. Nilai muka bahagi berapa, okey, bagi setiap 1,000 ni dia kata ni. Bahagi setiap 1,000. So bagi dengan 1,000 lah kadar premium. So premium sama dengan nilai muka berapa? RM260,000 bahagi dengan perkan setiap 1,000 perkan dengan 1,000 darab kadar premium. So umur dia 39. So duduk sini. Okay. Dan dia kata dia tidak merokok. Ini bukan perokok, ini perokok. Ingat tengok nilai dia. Perempuan murah sikit. Lelaki dia tinggi dan smoker. Okay. Kalau dia perokok, tengok nilai dia lagi tinggi. Okay. Okay. 1,438. So darabkan dengan 1,438. So tekan kalkulator. Awak akan dapat kira 260,000. Okey, jawapannya 373 88. Okey, 77388. Okey, 37388. So ini jawapannya. So ini markah pertama. Ini markah kedua. So ini skema markah Ini jalan kerja. Ini jawapan. So ini yang pertama lah. Kita tengok yang kedua. Encik Mutu ingin membayar premium dalam amount yang lebih kecil. In a smaller amount. Yang lebih kecil. Okay. Berdasarkan kadar premium dalam jadual di atas, hitung jumlah keseluruhan yang perlu dibayar oleh Encik Mutu selama setahun. So kita kena kira tiga-tiga ni. So sebab tu ada tiga soalan ni. Okay. Premium setengah tahun. Premium setengah tahun. Jadi tadi kita dah kira, kita dapat 3,7,3,8,8. Okay. Dia nak setengah tahun. So nilai ini dalam persen So darab 53.50 sen per 100. So awak akan dapat 3. Okay, awak akan dapat RM200
0.03 sen. Ingat dia ini setengah tahun. Setengah tahun. Tapi soalan kata berapa berdasarkan kadar premi di atas, hitung jumlah keseluruhan yang perlu dibayar selama setahun. So ini setengah tahun. So untuk setahun darab dengan 2. Setengah campur setengah kan 1. So dapat RM400.06. So kita kira yang kedua, suku tahun. Sama je jalan kerja dia. 37388 darab 50 sen bagi 100. Okay. Okay, awak akan dapat. Salah. Salah kan? Okay. Ini bukan 53. Okay, yang atas ini 28.50. Ingat ini suku. So suku 373.88 darab 28.5. Okey. Awak akan dapat 10655. So saya ambil 56. So ini suku. Kalau kita buat bulatan, kita bagi 4. Ini suku. Okay, ini suku. Kalau setahun, saudara 4 lah. Sebab ada 4. Saudara 4. Jadi, awak akan dapat 426. 22. Okay, 426. 22. Kenapa jawapan kita tak sama 373888. Oh, dia ambil 80 sen. Ini skema Tengok skema. Ini 80 sen. Dekat atas 88. Yang ini 80 sen. Skema jawapan ni tak betul ya. Dia 88 sebenarnya. 88. Okey, 3788. Kita ambil yang asal dia tadi. 53. Okey. Jadi ini suku tahun. Yang ketiga, bulanan. Bulanan. So kita tahu bulanan setahun ada 12 bulan. Jadi masih sama tadi 373.88 darab yang ini bulanan 10.81 per 100 sebab nilai ini dalam bentuk peratus. Okay. So kirakan 373.88 darab awak akan dapat RM40.42. Ingat ini bulanan. Darab dengan 12. So akan dapat 484.99. 99 10% naik 485. Yang dia tulis kat sini 484.997136. So kita bundarkan jadi 485. Okay. So pemarkahan dia kat sini mana? Okay. Jalan kerja. Tengok Jalan kerja jawapan.
So pemakaran dia, jalan kerja di sini, jawapan di sini. Jalan kerja, jawapan. Jalan kerja, jawapan. Okay. So N1, K1, atas lah. K1, N1, K ni jalan kerja, K kerja, N nilai jawapan. K1, N1. So total dia 6. Okay. So harap dapat recall balik lah sekurang-kurangnya kan. So itu percubaan SPP 2022. So kita terus pergi soalan percubaan negeri Terengganu. Okay. Ada skema jawapan dia kat sini. Okay. Encik Farhan membeli polisi insurans. Soalan dia pendek je, maka dia 5 Perbuatan dengan peruntukan deductible sebanyak RM600. Tadi contoh kita kata Consuela tu deductible dia RM300. Kali ni Encik Farhan nak RM600. RM600. So dia beli insurans RM20,000. Dia beli insurans RM20,000. Jika berlaku apa-apa musibah, dia kena tolak RM600. Itu nama deductible. Okay. Kena tolak RM600. Dan peratus skor insurans 75-25. Apa 75-25? 75-25, depan ini syarikat insurans, ini Farhan. Ini Farhan cover guna duit sendiri, ini duit insurans. Ini perjanjian masa nak tanda tangan polisi insurans. Okay, kita tengok. Hitung jumlah kos yang ditanggung oleh syarikat insurans, berapa insurans tanggung? Dan berapa Farhan tanggung? So, untuk kira ini, kita kena kira deductible dulu. RM20,000 tolak RM600 yang perjanjian yang Farhan tanda tangan. Dia nak bayar sendiri untuk RM600. Jadi, yang kos perubatan selepas deductible RM19,400. So, inilah insurans yang dia beli sebenarnya. Okay, bukan RM20,000. Tolak RM600. Okay, maka ada satu. Jumlah kos yang ditanggung oleh syarikat insurans 75%. Ni baru masuk kod insurans. Ini deductible, ini kod insurans. 75% darab dengan dan nilai insurans yang dia beli. Sekarang ni nilai insurans dia bukan RM20,000 lagi tau. RM19,400. RM600 tu duit sendiri. So ini yang syarikat tanggung. Okay. Sekarang ni berapa yang Farhan tanggung? 25% darab dengan insurans yang dia beli tambah. Ini yang dia nak cover sendiri kan. So ini nilainya. So kena faham deductible dengan kod insurans. So ini cerita kod insurans dengan deductible. Okay, boleh mudah yang ni. Okay, ini cara kira dia kalau keluar 5 markah. So kalau sebelum ni belajar angin lalu, tinggal, hilang, harap lekat lah. Okay, ini percubaan negeri Terengganu 5 markah. Dia tanya deductible dengan kod insurans. Okay, so ini ingat nak buat jalan kerja dia kan. Cikgu sediakan ruang. Okay, so kalau nak jawab nanti firstly kira deductible dulu. Okay, boleh tulis deductible RM20,000 tolak RM600. So sama dengan RM19,400. Okay. 25%. Okay, tulis syarikat. Syarikat tak ada nama, syarikat insurans je lah. 75% darab dengan RM19,400. So dapatlah berapa kos insurans-nya. Okay. So syarikat insurans tanggung RM14,550 sahaja. Okay. Ini Farhan. So cara nak kira Farhan 25% kali insurans yang dibeli tambah RM600 yang dia gatal-gatal nak cover sendiri. Okay. Lepas kira dapat RM5,450. Okay.
Itu nak kira dia lah. Pemegahan. Okay. Ini sebab satu markah. Semua dah ni Satu. Okay. Jalan kerja. Jawapan. Satu-satu. Jalan kerja. Jawapan. Satu. N1, J1, jalan kerja, jawapan. Ini terus jawapan terus jawapan. So 5 markah. Senang je soalan ni sebenarnya. Kalau recall balik dan belajar balik. Harap jangan tunggu cikgu lah Kita tak sempat nak cover semua. Banyak. Kita ada 53 tajuk tingkatan 1 sampai 5. Okey, kita teruskan soalan percubaan SMKA. Memang panjang soalan ni. Awak menyampah dapat soalan ni. Tapi kena ingat, soalan ni sebenarnya pendek je. Campur dengan bahasa Inggeris tu. Lepas tu dia double space ni. Jaraknya jauh-jauh ni. Sebab tu nampak macam panjang je. Okey. Soalan ni macam soalan nombor 1 tadi. SMKA. SBP tadi. Macam arah SBP tadi. Okey. So sekarang ni dia kata Natasha memiliki Natasha memiliki sebuah kereta untuk digunakan di Terengganu. So kita ambil lajur ini. Terengganu duduk dekat Semenanjung. Ni. Terengganu duduk Semenanjung. Jangan ambil yang ini. Okey. Beliau ingin memperbarui insuran motor keretanya daripada syarikat insuran AZ. Macam insuran saya lah. Sama. Okey. Maklumat kereta dia jumlah dia nak insurankan 60,000. Umur kereta dah 5 tahun. Okey, kuasa enjin 1,500. NCD dia 30%. Berdasarkan kepada maklumat kereta Natasha, menyatakan pihak pertama dan pihak kedua yang terlibat dalam insuran motor. Pihak pertama mestilah kita, pemegang polisi. Siapa pemegang polisi? Cik Natasha, Puan Natasha, Cik Natasha. Okey. Pihak yang kedua syarikat insurans. Apa nama syarikat insurans? Syarikat insurans AIS. Okey. Kalau kita tengok kat sini markahnya 9. Ini pertama, ini kedua. So ini satu markah, ini satu markah. So 9 tolak 2, 7. Lagi 7 markah duduk dekat sini. Okey, sini 2. Okey. So pihak pertama, polis Natasha boleh. Pemegang polisi pun boleh. Okey. Dia letak atau syarikat insurans atau nama syarikat insurans. So markah dia 1, 1. Okey, kita cuba jawab soalan yang kedua. Okey, ni cikgu dah hilangkan bahasa Inggerisnya. Jadi pendek je sebenarnya soalannya. Berdasarkan kepada maklumat kereta, nyatakan pihak pertama, kedua. Dah. Nombor 2, hitung premium kasar yang perlu dibayar oleh Natasha jika dia membeli polisi komprehensif. Okey. So cikgu ambil balik slide tadi, kadar premium polisi insurans. So ini 26 ini RM26 ini memang ada dalam term dan ditetapkan daripada jadual tarikh motor. Ni bukan saja-saja kita letak. Okey. Jadi dia kata 1,000 pertama RM26. Okey. RM26. 1,000 yang pertama tambah RM26 bagi setiap 1,000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi 1,000. RM26 plus darab dengan balance dia. Okey. So kita tengok kat sini dia suruh kira polisi komprehensif. Natasha dia duduk dekat Semenanjung. Kereta dia 1,500cc. Yang ini kapasiti enjin tidak melebihi 1,400. Tak boleh. Kapasiti enjin tidak melebihi 16. Yes, dia duduk kat sini. Dia 15. 15 di sini. Maksimum dia 165. Ni maksimum. So 15 di sini.
So ini yang dia bayar yang pertama. Okey. Jadi nak mudah macam ni buku teks dia nak mudah. Dia tulis yang pertama, yang pertama 305. 50 sen. Okey. Ini 1000 yang pertama. Okay. B. Tadi harga jumlah insurans 60,000. Tolak dengan 1000. Sebab ini 1000 yang pertama dah kira. So tinggal 59 kan? Okay. 59 tolak 1000. Bahagi dengan 1000. Kenapa bahagi dengan 1000? Awak tengok yang ni. Setiap 1000. Kita nak kira setiap 1000 berapa nanti. Okay, sebab tu per 1000. 59 tu, sorry bukan 59. Sekejap Ini dah jadi 59 dah Dah tolak dah 60 tolak 1000. 60 tolak 1000, 1000 yang pertama RM305.50. So 60,000 tolak 1000 dah jadi 59. 59. So bahagi 1000. Dapat potong dia lah kan. 59. Jadi untuk dapat ini 26 darab dengan 59. Ini 26 ni yang ada dalam jadual. So kalau jumpa soalan macam ni, dia minta komprehensif, mesti ada 26 ini. Dah 26 dah plus ditambah bagi setiap 1000 yang pertama. Okay. So dah kira ini kebetulan jalan kerja ini sama dengan contoh tadi. Contoh muka surat 84. Cikgu dah letak 84. So dapat 1534. Okay. Jadi untuk dapat premium asas, okay, yang baru kira tadi, okay, awak tambahkan dengan nilai yang ini. Yang ini. 305.50 sen. Dapat 1839.50 sen. Sama. Okay. Dapat premium asas. Lepas awak dapat premium asas ini, okay, awak kena tolak dengan NCD. So NCD 30% kali premium asas. Dapat dah ikut skema jawapan tu RM459.88. Jadi premium kasar sama dengan premium asas tolak NCD. Okay, tolakkan dapat 1379.62. So ini cara nak kira komprehensif. So, kita tengok skema dia, pemakahan dia. Okay, ada tak 305? Ini kita tengok 26 darab 59. Ada. Dia tak ada bagi markah kat jawapan, dia bagi markah kat jalan kerja. 1. Okay. Yang kedua, 1534 tolak 305. 2. Jalan kerja yang kedua.
Okey, jalan kerja yang ketiga. 1839 tolak ni 0.3, kita dah kira kat sini. 0.3 ni 30%, 30% jadi 0.3. Darab dengan 1839. Okey, dapat ni. So ini jalan kerja. Dan last kali baru jawapan. Jawapannya 128. Kita dapat 1379. Mana silap ni? 459. Okey, dia 30% kan? Oh, bukan 183, bukan 459. 459 ni kita ambil dekat contoh. Okey, bila kita kira salah ni. Okey, jawapan ni salah. Okey, cikgu kira 551, 551, 85 sen. So 551, 85 tolak 1839.5 dapat 12875. Betul. Okey. So ini nilai. Okey. Kalau awak tengok, dia bagi markah dekat jalan kerja. Jalan kerja, jalan kerja. Last baru jawapan. Sebab tu semua jalan kerja perlu ditulis. Sebab markah pada jalan kerja. Tetapi jawapan pun perlu ditulis sebab jawapan tu diperlukan untuk jalan kerja yang seterusnya. Jadi segala jalan kerja jangan skip guna kalkulator. Tulis baru tekan kalkulator. Okey? Nanti awak rugi markah. Okey, itu cara nak kira polisi komprehensif. So kali ni kita nak kira polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Okey. Okey. So tadi kita ada tengok jadual ini. Polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. 75% daripada premium asas. Sebab tu nak kira nanti kalau dia nak polisi pihak ketiga, kebakaran, kecurian, kena 75% dari premium asas. Premium asas. Kita dah belajar, dah kira tadi premium asas kita. Okay. Premium asas kita 1839.50 sen. 1839.50 sen. 1839.50 sen. Okay, ini untuk komprehensif So kira kan ni awak tolak dengan ingat 75% darab premium asas, kemudian dia punya LCD 30%. Darab dengan 75%.
75% ni yang depan nilai darab dengan premium asas. Ini. Cara nak kira polisi pihak ketiga kebakaran kecurian. 75% darab dengan premium asas. Tolakkan premium asas yang telah didaratkan dengan 75% dengan 30% NCD. Ini NCD. Ini persen. Okay. So, kirakan. Okay. So, 75 0.75 darab 1839.5. Okay. Depan ni nak direct calculator terus pun boleh lah cikgu buat asing-asing. So, awak dapat kat sini 41389. Okay. Tolakkan 1379.63 tolak 413.89. So, dapat 9 RM. Last jawapan kena RM 965.74. 965.74 ringgit 74 sen. So, ini kira polisi pihak ketiga. Ingat depan dia 75% darab premium asas, tolakkan yang ada NCD darab dengan persen dia darab dengan premium asas. Beza dia kurungan yang kedua ada NCD. Itu polisi pihak ketiga kebakaran kecurian. So, pemarkahan dia dia kata kat sini 0.75 darab dengan 1839. 0.75 darab 39. So, kalau atas ni awak tak tulis, dia akan ambil yang sini. Dia akan ambil kat sini. Tetap kerja satu. Jadi, untuk semua ini, ada kes satu lagi. Dan jawapan. Ini tak ada markah. Tetapi sebelum dapat ini, perlu jalan kerja ini. Jadi kalau awak nak tekan direct calculator menggunakan bracket sahaja, ini awak tak tulis pun tak apa. Tetapi kalau terlalu banyak sangat bracket, saya takut cuai. Sebab tu selesaikan satu bracket, satu bracket. Kadang-kadang kita termiss bracket, dia jadi lain jawapannya. So, itu sahaja dulu ulang kaji kita. Itu sahaja dulu ulang kaji kita untuk bab insurans. Nanti ada masa kita buat soalan lain soalan lain. Jadi untuk SBP tadi soalannya berbentuk, soalannya tanya apa cikgu? Soalan SBP tadi dia tanya cara nak kira premium. Cara nak kira premium. Okey. Kemudian Terengganu cara nak kira deductible dengan co-insurance. Soalan SMKA tadi cara nak kira premium kasar. Beza atas tadi premium,
Kemudian bawah sekali ni premium kasa. Premium kasa syarikat yang kat sini premium kasa. Dia ada polisi komprehensif, polisi pihak ketiga. Ada polisi lain juga. Kan ada 4 jenis. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Nanti cikgu akan bagi soalan ini dan cikgu nak awak jawab atas kertas dan bawa jawapan ini pada sesi bersemuka minggu depan. Okey, sekian, terima kasih.